Yang sini yang saya tahu lah di sini. Mana macam Changjiang. Saya akan sama. Saya dah kata saya akan minta maaf. Pasal saya tahu bahawa saya bercakap dengan bukti. Problem dia satu saja. Kalau semua soalan yang kami bawa, sebelum ni dia jawab, kes selesai. Dia tak pernah jawab. Jadi pasal itu saya rasa saya perlu dialog. Itu pun dia tak mau. Dia nak court, dia court lah. Tapi hari ni saya main ni, at least nak tunjuk kawan-kawan tak apalah ni court lah. Tapi you all justify lah. Hari tu pun saya bukan nak panggil penyokong saya main. Pasal saya nak media yang jadi judge hari tu. So hari ni dia kata freedom of information, freedom of speech. So apa yang I cakap, dia kata I fitnah. Tapi I question before this. Sebelum I cakap dia rasuah hari tu, I question banyak. Ho Tong Kiong question, question, saya question. He never answer any of the questions. So sampai bila rakyat kena duduk diam? Biar rilis kami. I can promise a lot of things. Batu kawan 12,000 rumah on Celia buat rumah, SP Celia semua buat rumah boleh. Tapi bila nak buat? Bila nak buat? Jadi saya rasa so sampai masa as a gentleman we have to face. Bukan bergaduh tau. Bukan bertemu I main seorang. Hari ni kalau I telefon 100 orang boleh main. Tapi itu bukan I main style. So I nak jumpa, I bukan nak jumpa dia pun. I tahu dia takkan main sini. I pun tak boleh ambil saman hari ni pun. Tapi at least saya mengalulukan YB Jom pergi saman kan. I tunggulah sini. Itu je. At least I nak tujuan ni nak tunjuk bahawa sebenarnya kami mempunyai bukti yang kukuh dan kami perlu present itu kepada rakyat sebelum PRU jadi. Bukan selepas PRU jadi. Because apa yang dia tengah buat sekarang adalah untuk melengahkan isu ni sampai PRU jadi. You believe me, at least 2 years this case. At least 2 years. Problem lah. Masa tu PRU dah habis. Banyak janji-janji CF yang masih dia tak tepati. Batu kawan sudah pecah tanah. Sudah 1 tahun lebih. 11. Sign dengan Ivory apa? Ivory Bayang Mutiara 11. Dia kata okey, saya akan bina masjid, tokom, koin, church. Sampai sekarang plan tak submit lagi. Betul ke dia akan buat? Saya nak tahu. Bayang Mutiara, Batu kawan pecah tanah buat main apa? Sebenar International from Singapore. Kata nak buat rumah. What is happening now? Rakyat masih tak dapat rumah. Baru ni diumum SP Celia nak buat 320 unit rumah. Bila nak buat? Bila nak buat? So sekarang ni, itu saja tujuan saya ni, bahawa rakyat perlu tahu benda ni sebelum election. Jangan lepas ni dia panggil saya resis pula. Saya bukan resis, saya nak memperjuangkan nasib orang miskin. Saya kalau resis, saya resis orang miskin. Pasal saya pun berasal daripada keluarga miskin. Dan saya graduate di rumah setinggan. Mak bapak saya duduk di setinggan. Susahnya nak dapat rumah di Pulau Pinang daripada dulu lagi. Tapi at least dulu BN ada buat. So sekarang itu saja kita question. So biar basicnya kita duduk, yang kita tunggulah. Tak apalah, saya bukan nak main gaduh. Saya pun shake hand juga bukan gaduh, saya tak gaduh. Dengan CM pun saya pernah shake hand. So I nak tunjuk bahawa zaman kita nak pergi bertumbuk bukan kita. Kita fight saja gentleman. Apa hari ni? Kalau dia sedia dialog, dan dia boleh proof depan media semua kata Syekh, you salah CM tu, saya minta maaf. Tapi dia nak go ahead dengan court case, go ahead, tak apa. No problem. Dia nak duit saja. Sepatutnya tunjuk kata, you see, court case ni apa masalah court case? Lawyer tu kena pandai. Dia orang boleh main teknikal. Banyak isu yang kita kalah bukan masa kita tak betul, tapi kita teknikal. Dan benda tu ambil masa yang panjang. So saya nak result sebelum PRU 13. Berlandaskan satu artikel yang terkeluar di Malaysia ini pada 5 bulan Oktober lalu, di mana dipetik apa yang dinyatakan oleh defendant oleh seorang pemberita iaitu Susan Lun di portal laman web tersebut. Bukti-bukti ada di dalam menarik zaman mana the other one is the second one. The second one. di mana dalam artikel tersebut
dinyatakan Sheikh Hussein telah Irene accused him of corruption when he said Din had received bribes from the company PLIEC which won the bid to develop the land into a medical center. So kita telah hantar satu notis tuntutan untuk ditarik balik dan meminta maaf kepada independen. Tetapi 2 hari yang lalu saya terima satu surat di mana beliau menafikan ini adalah tindakan susulan He denied that he ever said that. tindakan susulan di mana kita telah katakan dari sana. Dalam surat daripada peluang beliau ada dua cara dia jawab. Satu adalah pertama dia jawab bahawa dia menafikan menyatakan perkataan tersebut, dan di dalam alternatif dia cakap dia ada justifikasi ataupun dia ada hak, dia ada justification, and the statement was made in fair comment. Itu adalah surat daripada ulama. So hari ini memandangkan surat tersebut, kita memulakan tindakan jawapan dan kita akan serahkan kepada mahkamah untuk memutuskan. Saya rasa itu saja. Kerana kalau disebut surat daripada peguam bahawa yang pertama nafikan ada membuat kenyataan tapi tak mau nafikan habis, saya rasa itu harus diputuskan di mahkamah apakah sebab sebenarnya. Kerana memang kerajaan negeri Pakatan Rakyat adalah semua kerajaan bersih berdasarkan CEP, di mana kita menegakkan integriti, dan dalam aspek ini pemimpin kerajaan negeri telah menjalankan kepimpinan terlalu teladan dengan mengisytiharkan harta benda kita, dan kita adalah negeri pertama yang buat demikian, dan ia sekarang adalah dalam website dan ia akan dikemaskan, akan diupdate setiap tahun. Tahun depan kita akan update lagi. So, kita memang pandang serius tentang ini. Dan walau macam mana pun, saya rasa semua rakyat Pulau Pinang tahu bahawa pemimpin Pakatan Rakyat Pulau Pinang adalah bersih. Sungguh pun ada usaha untuk cuba menimbulkan syak sangka, dan tapi sehingga sekarang mereka tidak berani membuat demikian, membuat tuduhan secara langsung, dan memandangkan ada tuduhan secara langsung oleh ketua pemuda UMNO Pulau Pinang yang juga merupakan pengarah itu pilihan raya untuk Barisan Nasional Pulau Pinang. Perkara ini akan dimain-mainkan pada pilihan raya akan datang. Kalau kita tidak ambil tindakan, semua tahu ini adalah suatu fitnah, tapi ia akan dieksploitasi untuk menimbulkan keraguan tentang integriti kita. Memang kerajaan negeri Pakatan Rakyat dan pemimpin adalah bersih. Kita percaya ini dapat dibuktikan dalam mahkamah kita bersih. Dan bukan sahaja saya, tetapi saya percaya ahli-ahli SKU kita tak pernah menerima apa wang daripada mana-mana pihak. Dan ini adalah suatu fitnah yang jahat, yang saya rasa adalah sesuatu yang tidak bertanggungjawab dan harus diputuskan oleh mahkamah untuk memastikan keadilan, supaya yang membuat fitnah diketahui umum adalah tukang fitnah. Dan dalam aspek ini saya pun telah saman utusan Malaysia sebanyak 2 kali, kerana utusan Malaysia juga mencanangkan fitnah-fitnah sedemikian. Saya rasa surat pun akan dihantar atas utusan Malaysia tentang perkara ini. Second one, ini pun akan dihantar berkaitan isu yang sama. So di sini saya rasa itu yang saja yang saya boleh cakap. Kita akan tunggu di mahkamah untuk mendapat kepastian
tentang apa yang saya sebut tadi. Sama seperti yang saya pernah sebut sebelum ini, bahawa memang kita bukan macam pemimpin BN. Kita adalah bersih dan tidak melakukan sebarang kesalahan baik dari segi penyidikan ataupun salah. So itu satu. Mahkamah senang. Mahkamah adalah satu platform yang paling baik. Kerana takkan kita nak berdialog mereka yang tak mau tunai janji kan. Dulu dia cakap, oh kalau kita boleh buktikan bahawa saya ada sebut bahawa Pakatan Rakyat perlukan sokongan orang India, dia akan minta maaf. Tapi akhirnya janji tak ditepati. So buat apa kita dialog orang yang tak pegang kepada janji? So itulah sebabnya kita lebih berasa lebih baik platform untuk memutuskan segala-galanya ialah mahkamah. Kerana mahkamah tinggal bukti. Ada bukti atau tak ada bukti. Kita tak perlu buang masa dalam dialog. Lebih-lebih lagi bila mereka tak pernah tepati janji. Jadi beliau mendakwa kata kalau ambil proses mahkamah mengambil masa sehingga lebih 2 tahun. Tidak. Sekarang Ini bukan saya. Ini ialah mahkamah. So saya tak boleh mengakui mahkamah. Dan seperti yang Wabi Jadi sebut bahawa sekarang ada lebih cepat. Macam itu case putusan Malaysia. Kita pun ambil masa yang sama tapi akhirnya selesai juga. Dan itu adalah proses yang kita terpaksa lalui. Dan di sini saya rasa kalau boleh saya nak ia diputuskan besok. Kalau boleh, kerana memang kita bersih. Itu yang penting. Kalau boleh saya nak besok. Dan mahkamah putuskan. Kalau tidak, perkara ini tak akan habis-habis. Di mahkamah, dia akan mendapat satu keputusan muktamad dan mutakhir. Dan bukanlah sama-sama seperti itu putusan. Semua orang tahu putusan adalah surat khabar, bukan fitnah. 2 kali saya buktikan. Dan putusan sehingga sekarang tak berani menyatakan bahawa kita rasuah atau sebagainya. Kalau ada perkara sedemikian yang jelas, kita harus ambil tindakan. Dan ini kita akan ambil tindakan. Kerana itu adalah integriti kita. Saya rasa itu penting. Selalu saya rasa untuk seorang yang berintegriti itu adalah segala-galanya. Tapi bagi kawan-kawan Islam, mereka pun beritahu saya, fitnah dan jahat ini adalah lebih teruk daripada membunuh. Ini saya dapat daripada kawan-kawan Islam. Dan adalah perlu nama dibersihkan. Kerana ia adalah suatu dosa yang lebih teruk daripada membunuh orang. Mereka yang buat. Itu sebab adalah perlu kita ambil perkara ini ke muka pengadilan. Terima kasih. Salam satu Malaysia. Hari ini saya Syed Hussein bin Maidin telah datang ke sini menyambut kehadiran Ketua Menteri untuk menyaman saya dalam kes itulah yang sebelum-sebelum ni kes Taman Manggis. Jadi saya datang ni bukanlah tujuan saya nak bergaduh atau apa. Saya nak tuju bahawa saya sebenarnya bukanlah takut seperti mana dia kata. Dan pada masa yang sama, saya masih membuka ruang dialog untuk dia. Bahawa kita perlu buktikan kes ini di mahkamah rakyat sebelum diadili di mahkamah sini. Jadi saya memberi ruang kepada dia, tapi tadi masa misi dia kata, oh biar mahkamah tentukan, bukan saya. Saya mempersoalkan kenapa dia tak saman saya di Bayan Mutiara kes pada awal Mac. Pasal dia tahu election masa tu lambat lagi. Tetapi dia saman Taman Manggis dekat-dekat nak election dah. Jadi saya mempersoalkan, saya memberi peluang untuk dia membuktikan integriti dan kredibiliti dia. Saya datang hari ini menerima saman dia. Saya nak share dengan dia tak mau share dengan saya, tak apalah. Saya menghormati dia sebagai Ketua Menteri Pulau Pinang, walaupun dia daripada DAP. Dan dia perlu menghormati saya sebagai Ketua Pemuda Parti Pembangkang, walaupun saya daripada UMNO. Itu adalah standard gentleman. Kalau tak standard dan gentleman, janganlah jadi Chief Minister. So saya merasakan bahawa dia telah mula takut. Okay? Dan saya bersedia untuk ke mahkamah. Dan kita perlu faham bahawa mahkamah yang akan diadili oleh rakyat adalah mahkamah yang rakyat boleh faham. Mahkamah yang akan jadi mahkamah adalah mahkamah yang betul-betul teknikal. Kita kena faham.
banyak isu-isu yang akan dipanggilkan berbentuk teknikal. Dia kata utusan dah kalah, utusan dah kalah, utusan dah kalah, itu dia sebut. Tunggu nanti kami cari satu benda, kami boleh bagi dia kalah kalau benda itu teknikal. Okey, very technical. Jadi saya datang sini dengan terbuka hati menyambut Jagdip, Malik Kasim dan dia sendiri. Walaupun dia tak mau salam, tak dalam salah. Saya bagi tahu bahawa saya perlu justify benda ini sebelum PRU 13 kepada orang miskin Pulau Pinang. Bahawa sebenarnya Ketua Menteri masih bagi kita mimpi-mimpi indah. Mimpi-mimpi indah. Mimpi-mimpi 12,000 rumah di Batu Kawan, mimpi-mimpi 320 rumah di SP Celia, mimpi-mimpi tabung amanah perumahan Bumi Putra 50 juta yang akan dibelanjakan kononnya, tetapi sehingga hari ini tidak dibelanjakan langsung. 4 tahun dia memerintah, masakan duit dalam tabung amanah perumahan Bumi Putra dia tak belanja. Itu Bumi Putra. Untuk orang miskin, Taman Manggis, rumah sewa 100. Semua orang, Melayu, India atau Cina, mampu untuk beli rumah tu, sewa rumah tu. Mengapa dia tak buat? SP Celia dia kata 10 ekar saya dah buat dah, saya dah simpan. Bila dia nak buat? Bila? Dia kata total semua 270 lebih hektar di Pulau Pinang akan dibangunkan dengan rumah mampu milik. Bila? Dia kata dia akan bina masjid, tokong, koil, church di Bayang Utara. Bila? Saya nak tahu bila. Saya nak rakyat nilai dia sebelum PRU 13. Dia nak rakyat nilai saya dalam mahkamah sebelum PRU 14. Saya nak nilai sebelum PRU 13. Dan saya tak datang ramai-ramai hari ini bersepah nanti dia kata UMNO gangster, UMNO main nak gaduh. Saya datang seorang. Long sleeve yang selalu saya lipat pun saya nipu kat depan sikit pasal dia kata dia nak gaduh pula kan. Saya tak nak gaduh. Jadi saya akan bagi ini kepada peguam saya dan biar peguam saya lah yang jawab. Benda ni masih tak valid lagi. Bila tadi ada orang tanya, ada press tanya kata benda ni akan dibuat selepas ini. Dia kata, oh tu mahkamah yang lakukan, bukan saya lah. So saya terbuka hati lah untuk tadi. Dan kita minta kalau boleh kita nak segerakanlah kes ini. Itu yang penting. Okay, terima kasih. Ada apa-apa nak tanya? Tuan setuju dengan kaedah dia itu bila mahkamah Ya, itu yang terbaik sebenarnya. Tetapi memandangkan PRU 13 ni sudah hampir, sangat-sangat hampir, saya mencabar dia sebagai Ketua Menteri yang berintegriti. Kononnya kita pergi ke Mahkamah Rakyat, bukan debat, dialog. Dialog ni maksudnya bos, macam ni bos, jadi you asal macam apa, macam mana? You jawab. Semua persoalan dia tak pernah jawab. Okey? Okey, terima kasih. Alright. tadi yang paling cool lah.